Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 1 hari bulan 11 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Kitab kita ni nama dia Al-Mu'inul Mubin, jilid yang pertama, jilid 1. Tajuk kitanya masih lagi dalam bab waktu solat, mengenali waktu solat. Kita nak kenal waktu solat kita bermula daripada awal waktu dan juga di akhir waktunya macam mana. Waktu solat ni ada dua ya, satu awal, satu lagi akhir. Awal dengan akhir. Muka surat 62. Muka surat 62 mengenal waktu-waktu solat. Muka surat 62 mengenali waktu solat. Jadi kita sekarang ni kita solat, tapi waktu kita tu nak tahu macam mana. Zaman kita hari ni mudah benar. Tak? Main ikut takwim ada, dalam handphone pun ada, dalam hak dan masjid, dinding masjid pun ada, semua alat ada. Kalau tak ada apa buka radio pun bunyi. Tapi sebagai ilmu kita kena belajar. Kalau tak ada alat-alat tu esok nak macam mana? Dekat-dekat nak kiamat esok mati habis segala alat-alat ni. Ini kita kena tengok semula kepada matahari. Tengok balik kepada matahari. Baik, tentang waktu solat ini Allah dah tetapkan. Tak boleh kita mesyuarat nak sembahyang pukul berapa hari ni Tak boleh. Tetapnya Allah Taala dah tetapkan. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah atas orang-orang mukmin beberapa fardu yang telah ditentukan waktunya. Jadi sembahyang kita ni telah ditetapkan waktu dia. Waktu subuh pukul berapa, waktu zuhur pukul berapa. Jadi tak boleh kita pandai-pandai nak reka sendiri. Orang reka sendiri tu ada. Dia sembahyang subuh pukul 8. Itu dia panggil hak reka sendiri yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tak jadi. Sembahyang yang difardukan pada tiap-tiap sehari semalam 5 waktu. Mana tiap-tiap hari kita ada 5 waktu solat, yang tak boleh nak lari dah kita ni. 5 waktu itu dipanggil fardu, solat fardu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Faradallahu ala ummati lailatal Isra 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah memfardukan oleh Allah ke atas umatku 50 waktu sembahyang. Mana asalnya Allah Ta'ala fardu kepada kita ni 50. Mula-mula Nabi kita menghadap Allah Azza wa Jalla tu boleh berapa waktu? Boleh 50 waktu. Agak-agak 50 waktu ni macam mana kita nak buat? Kalau 50 waktu semaya, tuan-tuan cuba kira. Anak kira lama-lama dulu. Kalau 50 waktu dibagi dengan 24 jam, 1440 minit, dia akan jadi 28 minit satu solat. Bayangkan 28 minit ada solat. Bila kita nak makan, bila nak tidur, bila nak kerja, tak ada dah. Pakai kerja kita hanya solat saja. Kerja kita ni boleh solat ya. Jadi itu dia panggil satu
benda yang tidak mungkin lah dalam hidup kita ni. Maka sentiasalah aku mengulangnya. Mana Nabi kita turun, jumpa dengan Nabi Musa AS. Musa kata apa dapat? Salat. Berapa waktu? 50. Hei, banyak. Pergi naik-naik semula, minta takhfif, minta kurang. Maka sentiasalah aku mengulangnya, berulang alik minta kurang dengan Allah Azza wa Jalla, minta diringankan sehingga menjadikannya 5 waktu saja pada tiap-tiap sehari semalam. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Kalau 50, hak 5 waktu ni pun ramai ada hak tak lekat ni, hak tak cukup ni. 50 boleh jadi ramai lagi lah, hak tak cukup. Hak tak masuk lain kata orang, na'udzubillah. Maka waktu solat ni kalau kita nak kira, kalau kita kira dengan otak kita, mesti kita kata mula dengan subuh dulu. Tak? Subuh dulu? Tak. Dia mula dengan zuhur dulu. Solat nombor 1, zuhur. Dia sudah dengan subuh. Dalam kitab ni dia mula dengan zuhur dulu. Sembahyang zuhur. Bila ke sembahyang zuhur? Jadi Nabi SAW bila dia turun daripada Mi'raj, esoknya, zuhur esok tu, malaikat Jibril datang ajar Nabi kita solat. Nabi kita, malaikat Jibril mari ajar Nabi solat dekat dengan Kaabah, nak tunjuk waktu solat di awal waktu, di akhir waktu. Ialah mula-mula sembahyang yang telah zahir. Mana lepas pada difardukan, mula-mula Nabi solat zuhur. Kerana zuhurlah mula-mula sembahyang yang Jibril sembahyang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun dari Mi'raj. Nabi kita turun daripada Mi'raj, Jibril mari ajar dia salat zuhur dulu. Awal-awal waktunya ialah dari gelincir matahari. Apa makna gelincir? Matahari duduk tengah langit, condong ke barat sikit. Itu dipanggil gelincir daripada tengah-tengah langit. Kalau gelincir terus kiamat, tak? Terbalik cabut matahari dah. Mana gelincir, mana turun ke arah barat. Dan akhirnya, akhir waktu zuhur itu bila? Dan akhirnya apabila terjadi bayang-bayang. Tiap-tiap suatu sama panjangnya selain daripada bayang-bayang istiwa. Ya betulnya bayang kita ni sama dengan kita buat pacok kayu itu sama. Habislah waktu zuhur, masuk waktu asar. Mana zuhur ni para jemaah sekalian, zuhur ni satu waktu saja. Masuk waktu dia zawal sampai ke bayang sekali bayang. Mana asar, dia satu waktu. Bagi sembahyang zuhur itu ada beberapa waktu. Yang pertama dipanggil waktu fadilah, waktu yang afdal kita nak solat bila? Iaitulah pada awal-awal waktunya. Masuk waktu kita solat, kemudian kita solat qabliyah dulu, 4 rakaat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian kita pun solat fardu. Itu dipanggil awal waktu. Bukan awal waktu ni siapa tak sembahyang sunat. Itu terlebih awal nama dia. Terlebih awal, jangan main. Kita kena biar cukup waktu untuk solat qabliyah tu kena ada. Sebab kalau solat qabliyah 4 rakaat belum zuhur, muakkad solat yang dianjurkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud ni hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku tanya Nabi, ayyul amali ahabbu ila Allah? Rasulullah, apakah amalan yang sangat disayangi oleh Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat mengikut waktunya. Maknanya masuk waktu, tak usah duduk tangguh-tangguh lagi, cukup qabliyah dia, salat. Itu di antara. Kemudian aku tanya lagi, apa lagi yang Allah suka? Birrul walidain, buat baik pada, berbakti pada dua ibu bapa. Summa qultu summa ayun, apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Ada lafaz yang dibawa oleh pengarang ini, afdalul a'mali as-salatu li awwali waqtiha, bermula pekerjaan seafdal pekerjaan ialah sembahyang pada awal waktu. Rawahu Daraqutni. Imam Nawawi kata sanad dia dhaif ni. Sebab yang sahihnya as-salatu ala waqtiha.
Makna ala waktiha itu menunjukkan dalam waktu. Yang betul jangan keluar daripada waktu, tapi bermulanya waktu solat itu yang terbaik. Mana kita mari arahan, kita buat selalu. Tapi tak berdosa selagi tak habis waktu. Baik. Yang kedua, waktu ikhtiar, waktu pilihan. Setakat mana kita boleh lewatkan zuhur? Iaitu barang yang kemudian daripada waktu fadilah sehingga kepada akhir waktu zuhur. Itu waktu pilihan. Selagi tak mari asar, kita boleh solat zuhur dan tidak berdosa selagi tak asar. Yang ketiga, waktu uzur. Apa dia waktu uzur? Iaitu pada waktu asar bagi mereka yang mengumpulkan zuhur dengan asar sebagai jamak takhir, sebagaimana yang akan datang penjelasan. Maknanya kita musafir, kita tak nak berhenti tengah jalan, kita tak nak berhenti, dia berhenti pukul 5 nanti. Ataupun kita naik kapal terbang, kapal terbang turun airport pukul 5, pukul 6, dah masuk waktu asar. Kita pun niat saja aku takhirkan zuhur dalam waktu asar. Jadi waktu zuhur uzur iaitulah dalam waktu asar nanti. Tak berdosa. Tapi kita kena niat sebelum tamat waktu zuhur tu kita niat sahaja aku takhirkan, lewatkan zuhur dalam waktu asar. Jadi boleh. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Ialah waktu yang akhir sekali, yang tiada ada lagi kesempatan lain daripadanya. Maknanya kita betul-betul 2-3 minit lagi ada, atau 4 minit lagi nak asar. Jadi kita sembahyang zuhur tu tepat ujung sekali. Assalamualaikum tu bila Allahu Akbar azan asar. Itu dia panggil, itu waktu hurmah, waktu haram kita buat solat lain kerana zuhur sudah nak tamat. Jangan duk mai sunat dulu, tak ada sunat. Zuhur selalu. Baik, ini dia panggil waktu zuhur, ada waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu uzur dan waktu hurmah. Sembahyang asar pula macam mana? Awal waktunya ialah lebih sedikit dari bayang-bayang yang terjadi sama panjangnya. Mana bila bayang kita sama panjang, pada waktu itu masuklah waktu asar. Lebih sikit lah. Dan akhirnya sehingga terbenam matahari. Mana matahari masuk ke sarang dia, maknanya terbenam matahari, tamatlah waktu asar. Maka bagi waktu asar itu ada beberapa waktu pula. Yang pertama waktu fadilah ialah pada awal-awal waktu. Masuk waktu asar, kita salat qabliyah asar 4 rakaat juga, sebab Nabi SAW menganjurkan rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Tulis hadis ni, semoga Allah Taala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ini kita kena buatlah. Saya buat 2 je, rugi. Siapa dia nak ambil tempias doa Nabi rahimallah, Allah Taala bagi rahmat ini, solat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian waktu ikhtiar, waktu pilihan, kita boleh lewatkan asar sampai bila? Iaitulah kemudian daripada waktu fadilat sehingga terjadi bayang-bayang 2 bersamaan. Maknanya kita boleh tangguh sampai 2 kali bayang. Bayang kali yang pertama, sekali lagi bayang. Maknanya kat waktu tu dah matahari mula nak kuning dah, tak ada dah cahaya hok kuat tu. Itu tamatlah waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu uzur, iaitulah waktu zuhur bagi mereka yang mengumpulkannya menjadi jamak takdim. Ada satu lagi, asal dipanggil waktu darurat. Waktu darurat bila sebelumnya masuknya kuning matahari, selepas pada kuning matahari itu dipanggil waktu darurat bagi orang yang keuzuran. Mana orang tertidur baru bangun, perempuan haid baru bersih, baru suci, orang yang kena bius pengsan baru sedar, itu dipanggil waktu azhar. Walaupun dah tamat waktu ikhtiar, tapi dia masih lagi salat dalam waktu dia yang dibenarkan. Yang keempat atau yang kelima waktu hurmah, waktu yang diharamkan, iaitulah akhir waktunya dengan sekira-kira tiada ada lagi keluasannya, mana cukup betul-betul 4 rakaat aja, jangan solat yang lain. Jadi dalam waktu asar ni pembahagian dia agak teliti. Yang pertama waktu ikhtiar, waktu fadilah, waktu ikhtiar sampai bayang 2 kali, kemudian dipanggil waktu darurat. Waktu darurat ni untuk orang uzur, orang suka-suka jangan buat.
Sebab apa Nabi kita larang? Bila orang menangguhkan solat asar sampai dekat Nabi waktu, dia pun solat gopoh-gapah cepat-cepat. Nabi kata tilka salatul munafik. Itu solat orang munafik. Solat pagu ayam kata orang. Mati ayam matu ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali. Selesailah dalam masa setengah minit. Nah, jadi waktu itu waktu tidak baik. Karena itulah kita bagi peringatan kepada para jemaah sekalian, selepas daripada tamat waktu pejabat ke, habis waktu ke kita nak keluar pasar petang, pasar malam, solat asar dulu. Nah, kalau kita rumah jauh contohnya, perjalanan kita jauh. Mana kalau kita keluar jabat pukul 5, jangkau sampai rumah pukul 6. Itu kalau tak jam. Kalau jam sikit 6.30, mungkin dekat pukul 7. Jadi risiko dia besar. Maka nasihat kita kepada para jemaah, solat asar dulu di pejabat, baru kita balik. Mana kalau apa masalah pun sampai maghrib pun tak apa, kita dah solat asar. Tapi kalau tengah jalan jam juga maghrib, solat maghrib dulu tengah jalan tu, sekurang-kurangnya kita tidak kehilangan asar yang dipanggil salatul wusta, solat yang sangat ditekankan supaya hafizu ala salawati was salatil wusta. Solat wusta ni solat asar, Allah Taala sebut khas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia terlepas solat asar, fa ka'annama wutira, seolah-olah orang tu kehilangan keluarga dan harta benda dia. Mana nilai solat asar tu, terlepas solat asar ni macam orang tu hilang keluarga, hilang harta benda. Mana bagi banjir lanyuk habis, hanyut habis sekitar harta benda kita. Itu nilai solat asar untuk kita mudah nampak. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada sembahyang maghrib. Awal-awal waktunya ialah dari masuk matahari, mana terbenam matahari, dan akhirnya berpanjangan sehingga hilang syafaq warna merah di kaki langit. Itu di mana syafaq tu, hak merah langit tu hilang gelap dah, masuk waktu isya. Ini kita bicara satu pandangan lah, satu pandangan mazhab saja. Ada lagi pandangan mazhab yang baru dalam mazhab Syafi'i, dia kata dah, waktu maghrib ni pendek ya. Azan, ambil wudu, pakai tutup aurat, salat 3 rakaat, kemudian salat ba'diyah 2 rakaat, 5 rakaat, habis waktu maghrib. Jadi ada khilaf itu. Tapi tuan syekh kita ni dia tak mau cakap panjang, dia bawa pendapat yang sudah dimuktamadkan dalam fiqh kita, iaitulah isya daripada maghrib sampai ke waktu isya, maka itu waktu maghrib di situ. Jadi kalau kita nak tangguh-tangguhkan tidak elok sangatlah. Sebab tu anda tengok kadang-kadang di bulan Ramadan kesian ke juru dapur kita. Nah, moga masuk waktu pakat makan dulu. Sudah makan, hak laki-laki ni pakat pergi solat, yang perempuan duduk bersih, akhir sekali jamak 3 dia. Dia sembahyang maghrib, sudah sembahyang maghrib pergi masjid maya isya, lepas tu tarawih lalu. Jamak 3 orang panggil. Jadi kena hati-hatilah. Kalau sekiranya kita ni tak ada pembantu rumah yang perlukan masa yang panjang, elok awal azan je, minum, makan buah tamar, minum air, solat. Lepas tu kita ada panjang lah waktu kita untuk nak menguruskan dapur kita, nak menguruskan pinggan makuk yang ditinggalkan itu, ada masa. Baik, bagi sembahyang maghrib ada beberapa waktu juga. Yang pertama waktu fadilat, iaitulah pada awal waktu, sesalah kita sini. Yang kedua waktu ikhtiar, waktu pilihan, iaitu barang yang kemudian daripada waktu fadilat. Waktu fadilat tadi ya, azan, ambil wudu, berwudu, solat 3 rakaat maghrib, 2 ba'diyah, habis waktu ikhtiar dia. Mana kalau kita nak tangguhkan, tidak elok lagi tangguh lepas pada tu. Waktu uzur, iaitulah waktu isya bagi mereka yang mengumpulkan dia. Maknanya tuan syekh kita ni dia guna satu dimensi lain. Waktu uzur tu bagi orang yang menangguhkan maghrib, takhir maghrib dengan waktu isya. Mana kita semaya isya kagak pukul 10, pukul 11, tengok bah kita berhenti kapal terbang sampai masa mana kita boleh berhenti di waktu musafir itu, bila kita boleh berhenti, maka kita boleh jamak di situ. Yang keempat waktu hurmah, waktu haram, bila iaitulah pada akhir-akhir waktunya dengan sekira-kira tiada keluasan lagi. Maknanya tamatlah. Kita nak solat 3 rakaat tu ya ada. Tak boleh lebih daripada itu, maka itu dipanggil waktu hurmah. Kita berpindah pula kepada solat isya, sembahyang isya, bila ke waktu solat isya. Masuk awal-awal waktunya apabila hilang cahaya merah. Tadi kita sebut dia panggil apa ni? Syafaq. Syafaq tu maknanya waktu pahala merah tadi.
Dan akhirnya sehingga terbit fajar sadiq. Bila fajar sadiq? Masuk waktu subuh. Sebab fajar tu ada dua. Satu dipanggil fajar sadiq, mana masuk waktu subuh. Satu lagi dipanggil fajar kazib. Fajar hak bohong, hak tak fajar lagi, tapi cerah dah sekaligus. Tengok dia punya definisi, apa dia fajar sadiq? Iaitu apabila memancar cahayanya membentang di tepi langit. Ana tak pasti macam mana kita nak bagi maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang fajar sadiq ni. Kalau duduk tepi pantai kot, duduk tepi pantai, pergi duduk situ tunggu subuh. Hak mudah benarnya kalau kita naik kapal terbang. Hak balik umrah naik kapal terbang mari daripada Mekah, Jeddah nak balik Kuala Lumpur, kita akan jumpa ni. Mula-mula kita akan tengok cahaya panjang gini, macam ekor kuda kita naik. Dia naik memanjang gini langit. Itu dia panggil fajar kazib. Hak naik cerah gitu tu, bukan subuh lagi. Boleh bersahur lagi kalau orang nak puasa. Fajar sadiq ni dia melentang. Dia panjang. Kita tengok kaki langit tu merah, itu cerah. Itu fajar sadiq. Boleh main subuh. Mudah sangat ya kalau kita nak. Tapi kalau tempat kita duk main redup lagu ni, hujan ni tak nampak dah sadiq dengan kazib ni. Pakai kiri hak takui belakang lagi kita ni. Nah. Sebaliknya fajar kazib ni fajar hak bohong ni, hak tak masuk subuh lagi, maka ia naik memanjang tinggi cahaya dia, naik ke atas gitu. Kemudian berakhir dengan gelap pula. Jadi bolehlah siapa-siapa biasa naik kapal terbang balik daripada Mekah, perhati tengok. Kalau nampak dia panjang cerah sekejap, nanti dia gelap balik, itu dia panggil fajar kazib. Tak masuk waktu lagi, tak masuk waktu subuh. Bagi waktu Isya pula ada beberapa waktu. Waktu Isya ni ada beberapa waktu juga. Jadi tuan-tuan kena tengoklah, yang ada dua waktu, yang ada banyak waktu ni, iaitulah asar dengan Isya. Hak lain tu boleh katakan macam afdal tak afdal lah. Afdal tidak afdal. Afdalnya awal waktu, tapi dia satu waktu je. Zuhur sampai ke asar. Masuk asar habis zuhur. Tapi asar dengan maghrib tadi kita ada putus itu sikit. Maknanya waktu dah betul-betul nak jatuh matahari tu, itu waktu yang pertama dia panggil waktu larangan keras untuk orang solat sunat. Sebab apa? Sebab waktu tu syaitan duduk sujud ke matahari. Dia tunggu matahari jatuh. Kata dalam hadis, matahari jatuh di atas dua tanduk syaitan. Tunggu situ. Yang kedua, Nabi namakan salatul munafik. Orang yang melebatkan asar sampai dekat nak maghrib ni, itu orang munafik. Dia solat gapah kata orang. Satu lagi yang ada dua waktu, iaitulah waktu Isya. Tengok waktu Isya. Isya itu ada beberapa waktu. Bagi Isya ada beberapa waktu. Yang pertama dia panggil waktu fadilah. Apa dia waktu fadilah? Waktu afdal. Yang kedua waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Waktu afdal tu bila? Isya ni dia ada perbincangan sedikit. Ada perbincangan sedikit, iaitu kita kena tengok kepada masuk waktu. Mana masuk waktu Isya, kita semayah lalu ke tidak? Ada riwayat di sini waktu fadilah, iaitulah bila masuk waktu itu tak ada lah. Tapi ada ketika Nabi SAW dia nak solat Isya, datang tetamu, duyuf mari. Sahabat-sahabat Nabi ni dia kerja di kebun Tamar Madinah. Letih, bila lama menunggu, janggut dia duduk di dada. Janggut duduk mana? Duduk di dada. Nak terang kalau salahnya mengguk itu. Siapa dada dia janggut? Siapa? Dia seorang janggut dada, lain tak ada belakang tu. Janggut jepuk belakang tak jadi. Ni seorang lagi. Janggut siapa di dada dah. Mana dia kata, rawi hadis mengatakan sahabat-sahabat ni tunggu Nabi SAW nak keluar solat tu sampai janggut mereka di dada. Mana tidur? Nabi kita keluar, Nabi kata tak ada orang tunggu solat lain pada pokokmu saja. Maka Nabi kita beritahu, laula an asyqa ala ummati,
Nabi kata sallallahu kalau aku tidak takut bimbang susah umat aku ni, aku lewatkan solat Isya sampai waktu ni. Maknanya dalam kalau kita kata masuk waktu Isya pukul 8, kita semaya pukul 9. Gitu lebih kurang. Lewat sikit lagi. Itu masih lagi dalam waktu fadilah. Dalam waktu fadilah. Kalau tidak, takkan Nabi kata kalau tak menyusahkan mu aku lewatkan sampai sini. Nabi tak akan pilih waktu kecuali waktu yang baik. Yang kedua, waktu ikhtiyari. Iaitulah barang yang kemudian daripada waktu fadilat sehingga 1/3 malam. Itu waktu ikhtiar. Maknanya waktu kita boleh solat, kita boleh tangguhkan solat kita sampai 1/3 malam. Ada riwayat dalam fiqh Syafi'i juga 1/2 malam. Maknanya paling jauh setengah malam. Sekarang ni untuk waktu ni, hari ni 1 hari bulan 10, 1 hari bulan 11 2022 ni. Hari ni 1 hari bulan 11 ni. 2022 ni kita masuk Zuhur Maghrib pukul 5 pukul 6 apa? Tuh, tengok. 6.55. Kita letak pukul 7 lah Senin nak kira. Pukul 7 masuk, subuh pukul berapa? Pukul 6. Berapa jam? 11 jam malam tak? 7 hingga pukul 6, 11 jam. Kalau kata 11 jam malam, maknanya kita bagi 2. Bagi 2, jadi pukul apa? Jadi apa? 5 jam setengah. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah. Kalau kita ambil separuh malam, mana pukul 12 setengah itu tamatlah waktu ikhtiar. Kalau kita ambil 1/3 malam, kurang lagi, mungkin dalam pukul 11 setengah. Bermakna waktu pilihan ikhtiar sehingga 1/3 malam. Ada riwayat kata setengah malam. Kita hari ni dak dengan ceramah habis pukul 12. Sudah pukul 12 malam, gua ajak makan teh tarik dulu. Pukul 2 baru semaya Isya, itu dia panggil sudah kecuaian. Baik tak habis lagi waktu subuh, betul. Itu waktu masih lagi harus kita solat ni sampai kepada waktu subuh. Tapi bukan waktu pilihan. Ini waktu untuk orang yang baru sedar tidur, orang yang pensan baru sedar, wanita haid baru boleh mandi. Itu dia panggil waktu harus, itu untuk orang-orang yang keuzuran, bukan pilihan. Tak apa lambat lagi subuh kita buang sampai pukul 3 pagi. Dah, pacok dega musim-musim ni. Solat Isya dulu sebelum pukul 12 malam baru kita buat kerja lain. Ini ambil perhatianlah. Waktu uzur iaitu waktu maghrib bagi mereka yang menjamakkannya, itu cerita lain. Ataupun waktu uzur, waktu orang yang keuzuran, dia tertidur baru sedar pukul 3 pagi, orang pengsan baru pulih, ataupun wanita haid baru suci, maka itu masih lagi dalam waktu keuzuran. Yang kelima, waktu hurmah, iaitu dekat dengan nak subuh. Kalau kita nak solat 4 rakaat itu memang orang panggil jam dah, maka ketika itu waktu haram kita melewatkan lebih daripada waktu itu. Ada 5 waktu ini untuk waktu Isya. Adapun sembahyang subuh, kita berpindah pada solat subuh. Awal-awal waktunya ialah dari terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq mana waktu masuk waktu subuh, dan akhirnya sehingga terbit matahari. Subuh satu waktu. Daripada terbit fajar sampai ke naik matahari. Cuma dia ada bagi jugalah. Maka pembahagiannya, yang pertama waktu fadilah. Waktu fadilah tu bila? Masuk waktu subuh, kita salat qabliyah subuh sudah pastinya, dan kita rehat seketika macam kita buat sekarang lah, lebih kurang dalam 15 minit. Itu baru kita salat subuh, itu masih lagi dalam waktu fadilah. Jangan pula dengar hadis ni esok cepat mai subuh 2 rakaat bakal qomat lalu lama kita tak dah mai subuh ni. Kita bagi masa 15 minit, itu masih lagi dalam waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar tu lepas pada waktu fadilah lah. Jadi waktu ini dia pergi sampai ke bila? Sampai ke naik matahari. Waktu hurmah, waktu terakhir dekat-dekat naik matahari, sekadar solat 2 rakaat, maka itu dia panggil waktu hurmatun. Jelaslah kita, subuh satu waktu daripada terbit fajar sampai ke naik matahari. Bila ke naik matahari, tuan-tuan tengok di takwim, dia tulis isyraq. Isyraq tu naik matahari. Maknanya kita boleh, bila naik matahari
bunyi jam di takwim kita ni, tek-tek ditulis isyraq, tamatlah waktu subuh. Siapa dia tak salat subuh lagi waktu tu, dia telah berdosa kerana meninggalkan salat subuh. Dan waktu tu juga waktu larangan salat sunat. Jangan tukar ni, ada setengah masyarakat bila dia tengok syuruk, dia salat sunat lalu. Tak, itu tamak ya waktu subuh, isyraq. Tak boleh kita salat sehingga betul-betul matahari naik sepergalahan. Dalam kitab lama kata naik sepergalahan, ataupun dalam bahasa kita sekarang ni naik lebih kurang dalam 15 minit. Syuruk tunggu dulu 15 minit minima, baru kita boleh salat sunat. Dalam takwim kata salat duha 28 minit lagi baik. Kita ambil 15 tu pun orang panggil gelisah dah, resah dah setengah-setengah orang. Oh lama nak nunggu. Nah, dia kawan-kawan duk WhatsApp ni, roti canai siap dah ni, tak mari lagi. Nak tunggu. Tunggu tu tuan, jangan tak tunggu. Kalau siapa dia tak tunggu, dia rugi besar. Dalam selalu kita ada kempen para jemaah. Hadis yang sallallahu Nabi tersebut dalam hadis Tirmizi, sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran sampai naik matahari. Bila waktu matahari naik syuruk, dia tambah lagi 15 minit sehingga mata hatta tatlu asy-syamsu qaida rumhin, sehingga matahari betul-betul naik sepergalahan. Kita kata kita letak ikut jam kita ni 15 minit, dia pun solat 2 rakaat. Solat apa tu? Ikutlah, nak solat isyraq boleh, nak solat duha boleh, tengok keadaan tuan-tuan kena puan-puan. Pahala dia nya dalam hadis ni kata apa? Kita boleh pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nak ke tak nak? Tuan-tuan dan puan pilih sendiri. Hai, lambat ustaz duduk tunggu dah tu. Nak makan gula kambing ke apa, tunggulah sekejap. Gula kambing tu dia pergi ke tandah ya belaka. Hak kita nak pergi nak bawa ke syurga. Tuan-tuan pilih sendirilah. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada dalil. Dalil-dalil di atas waktu yang tersebut tadi. Tuan Syekh kita dia kumpul dalil dulu. Baik, dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibrilu indal baiti marratain. Jibril alaihissalam mari menjadi imam kepada aku solat 2 kali selepas turun daripada Mi'raj ni. Hari pertama fa shalla biyaz zuhra hina zalatis syams. Dia solat zuhur ketika matahari telah gelincir, mana masuk waktu zuhur. Wal asra hina kana dhillu syai' mislah. Dia solat asar apabila bayang jadi sekali bayang. Pacak kayu ni sekali bayang, masuk waktu asar. Wal maghriba, solat maghrib hina wajabatis syamsu, ketika matahari dah terbenam, solat maghrib. Wal isya hina ghabas syafaqu, solat isya ketika hilangnya warna merah di langit. Hilang warna merah, Jibril pun solat isya. Wal fajra hina sata'al fajru, dia solat subuh esok ketika terbitnya fajar sadiq. Itu hari pertama. Falamma kana al-ghadi, besok Jibril mari pula shalla biyaz zuhra, dia solat zuhur hina sara zillu kulli syai'in mislahu, ketika bayang jadi 2 kali tu dia maya zuhur situ. Itu dia panggil akhir waktu. Wal asra, dia solat asar hina sara zillu kulli syai'in mislai, dia solat asar esok ketika bayang jadi 2 kali. Mana akhir waktu asar pilihan. Lepas pada tu waktu makruh dah. Wal maghriba, dia solat maghrib hari kedua hina aftara as-saim, ketika berbuka puasanya orang berpuasa. Mana hari yang sama dengan semalam juga. Mana orang buka puasa bila matahari terbenam, jadi esok pun sama juga. Wal isya inda sulusil lail, dia solat isya selepas berlalu 1/3 malam. Sedangkan wal fajr hina asfar, dia solat fajar ketika matahari langit dah cerah. Tadi kita solat subuh waktu gelap lagi tu, ghalas dia panggil, yani asfar, mana cerah dah sikit. Waqal, Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza waqtul anbiya min qablik, ini waktu solat nabi-nabi dulu daripada kamu.
Wal waktu ma baina hadzainil waqtaini. Waktu solatnya dua waktu ni. Awal waktu, akhir waktu. Cuma tadilah asar tu sampai ke maghrib, tapi dia tak tunggu maghrib sebab dia nak ambil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, kata di muhaqqiq sanad dia hasan. Sanad dia hasan. Tamaklah kita waktu dua waktu, awal waktu dan akhir waktu pilihan. Baiklah, itu yang pertama. Dalil yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalatis syamsu ma lam yahduril asr. Waktu zuhur ialah apabila telah gelincir matahari selama tiada masuk waktu asar. Dia sambung dua tu. Habis zuhur, asar lagi. Dalil yang ketiga, hadis ini dalam Muslim, ada riwayat lain. Cuma kenapa tuan Syekh ambil hadis tadi? Sebab hadis itu panjang dan dia sebut awal akhir mudah. Dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtul asri ma lam taghrib asy-syams. Rawahu Muslim, waktu asar selama tiada masuk waktu maghrib. Maknanya waktu dia tu harus sampai ke situ. Tapi pembahagian dia detail telah kita maklumkan tadi. Ada pilihan, ada ikhtiar, ada makruh, ada uzur dan ada waktu haram. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu waktul maghribi ma lam yaghibi syafaqu. Rawahu Muslim. Waktu maghrib itu ialah selama tiada hilang warna merah di langit, syafaq. Selagi tak ada lagi ada warna merah tu, ada lagi waktu maghrib. Yang kelima, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafriq, innama at-tafriqu ala man lam yusalli as-salah hatta yadkhula waqtul ukhra. Rawahu Muslim. Artinya tiada pada tidur itu tafrid, satu melampau kesalahan tidur. Orang tidur tak ada. Sesungguhnya sia-sia itu ialah tafrid itu, kecuaian itu atas orang yang tiada menunaikan sembahyang sehingga masuk waktu yang lain. Maknanya kita, tapi dengan syarat lah para jemaah sekalian, kita syarat. Kita nak tidur ni kita dah siap dah. Kita berwudu, kita berniat bahawa aku nak bangun subuh esok. Kita ambil jam loceng, pasang jam subuh pukul 5.50 sekarang dah. Kita pasang pukul 5.30, 5.40, 2-3 siri jam. Tapi takdir Allah Ta'ala tak sedar juga. Itu barulah dia panggil, itu yang dikatakan naum laisa fin naumi tafrid. Tapi kalau main-main tidur lewat, tak ada persiapan nak bangun, tak pasal kau orang suruh kejut, main-main sengaja nak bangun pukul 8 sebab lagi kerja, itu bukan salah tidur, salah awak. Baiklah, hadis ini dalam Muslim. Yang keenam, waktu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' asy-syams. Rawah Muslim. Waktu subuh ialah dari terbit fajar sadiq selama tiada naik matahari. Kalau naik matahari, tamatlah dia punya subuh. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni hadis mauquf, mana dia kata. Kalau marfu' itu tidak sahih. As-salatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi akhirih afwullah. Sembahyang pada awal waktu itu mendapat keredaan Allah dan akhir waktu itu keampunan Allah. Tulis hadzal hadis akhrajahu Daruqutni bi sanadin dhaif jiddan. Sangat lemah. Walid Tirmizi juga meriwayatkan daripada Ibnu Umar juga hadis dhaif. Maknanya hadis yang kata pembahagi awal dengan akhir itu ridwan dengan afu, macam kita bagi bulan Ramadan je lah. 10 yang pertama rahmat, wa awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah. Nah, hak tengah keampunan, akhir Ramadan
itqum minan nar, ulama hadis kata insahal khabar, maknanya tidak sahih hadis itu. Jadi hani pembagi hadis ni pun tidak sahih, tapi ada hadis tadi. Hadis solat di awal waktu tadi sahih, saya dah bawa hadis Bukhari, Muslim, as-salatu ala waqtiha. Nah, jelas. Kata di Abu Bakar, keredaan Allah itu lebih kami gemari daripada keampunannya. Mana kita solat awal waktulah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah pula, kerana keredaan Allah itu adalah bagi orang yang baik, muhsinin, dan keampunan Allah Ta'ala bagi orang yang taksir, orang yang cuai. Mana orang cuai ya solat di akhir waktu, orang yang baik-baik dia akan mencari solat di awal waktu. Dalil yang ketujuh, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Artinya celakalah bagi orang yang sembahyang, yang mereka itu daripada sembahyang mereka lalai. Apa dia lalai? Maksudnya mereka telah mentakhirkan sembahyang daripada waktunya. Itu orang yang celaka. Tapi kalau orang semaya juga dalam waktu, tak celaka lagi. Hak celakanya semaya luar waktu. Ada juga ulama kata sahun dengan makna tidak khusyuk. Kalau kita pergi tengok tu ramai lah hak celakanya, na'udzubillah lah kita. Berapa ramai kita hari ni dalam bab khusyuk solat, sangat menakutkan. Kita belajar kitab musalli tu sampai lebu nak cari khusyuk solat. Tapi bila solat ada masalah. Yang pentingnya kita usaha sentiasa biar solat kita boleh khusyuk, biar kita solat kita berkualiti, mendapat keampunan keredaan Allah Azza wa Jalla insya-Allah. Baik. Dan makruh tidur setelah masuk waktu sembahyang. Orang azan dah kita pergi tidur, makruh. Sedang dia belum melakukan solat. Jika berat harapannya boleh terjaga dalam waktu itu, mana kita yakin tapi terlalu ngantuk sangat ni, pukul 12 tengah hari qailulah kita. Kita yakin kita akan sedar, akan jaga, tapi pukul 3 tengah hari boleh lagi. Dan jika tiada, kalau aku tidur ni pukul 5 bangun, haram dia tidur, dia kena solat dulu baru tidur. Ini kita tengok, kita nilai kita sendirilah. Ada orang tukang kejut, tukang gerak, dia loceng kita boleh kejut kita, ataupun keluarga kita, kawan-kawan, kena kiruk. Dan disunatkan membangunkan orang yang tidur kerana sembahyang. Orang tidur, kita kejut dia, bangun, orang azan dah. Lebih-lebih lagi ketika sempit waktu. Hak tidur balik dah, anak kita balik sekolahnya tidur, tengok-tengok pukul 9:30 tak mayasa lagi. Jangan kena kejut. Jangan sampai pada waktu habis waktu ikhtiar kena bangunkan dia. Tak kira anak ke, isteri ke, suami ke, masing-masing kita bekerja untuk mencari keredaan Allah. Jangan marah mu aku. Dan supaya seorang itu dapat menunaikan sembahyangnya di dalam waktu, dan wajib pula menjagakan, mana mengejutkan, menggerakkan. Orang kata gerak, orang yang telah tidur kemudian daripada wajib setelah masuk waktu, kerana termasuk dalam bab an-nahi anil munkar. Mana orang ni kalau kita tak kejut, dia tak akan bangun semaya, maka wajib atas kita kejut dia. Jangan pula kata dia tidur. Orang tidur dia angkat kalam, tak ada dosa. Dia tak dosa, awak tak dosa. Kita hak tengok dia tak sembahyang, dosa ke tidak? Dosa kita. Dan kita cuai mengenanya kawan sendiri sampai kita biarkan dia tidur sampai tak salat. Mana dari bab al-amru bil ma'ruf, kita mesti bertugas. Kejut. Dia nak marah. Asal kata Tuhan tak marah. Dan haram pula hukumnya apabila telah diketahui daripada jaganya itu membawa kepada mudarat. Maknanya kalau memudaratkan dia. Mudarat apa? Orang sakit lah contohnya. Orang sakit kuat, nak boleh kau tidur tu, makan ubat dah dia ni. Tiba-tiba kita terlebih warak, dok kita, bangun mayasa ni. Kau itu nak tidur bukan main payuh tadi dah. Doktor cocok ubat. Itu mudaratkan orang. Jangan. Biar dia tidur, kita anggapkan Allah Ta'ala ampunkan dia. Bila dia jaga nanti, kita suruh dia solat. Ni hak tak tahu, hak mudarat lain ada ni, mudarat takutnya marah ke tu buatlah. Peringatan
Mereka yang hendak berkendak mengetahui waktu sembahyang 5 waktu dengan jam, hendaklah dia menggunakan natijah karangan Syekh Muhammad Jamil Jambi Al-Falaki atau natijah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki di Melaya. Kata dia Abu Anas, tulis, Abu Anas kata, siapa nak tahu waktu salat, tengoklah takwim yang telah dikeluarkan oleh majlis agama negeri masing-masing. Dia tulis zaman dia. Sekarang ni zaman kita 2020 ni, tuan-tuan kena rujuk kepada takwim yang dikeluar oleh majlis agama, pejabat agama negeri masing-masing yang telah disahkan oleh Jabatan Falak Negeri. Sebab kita beza. Nah, kita dengan Kuala Lumpur ada beza beberapa minit. Kita dengan negeri Kelantan zon 1 zon 2 berbeza dah. Jadi mana setiap negeri rujuk kepada takwim yang telah disahkan oleh pejabat agama dia. Kita kata alhamdulillah, Allah Taala permudahkan urusan kita. Waktu solat kita sudah tahu, bergayut di rumah kita takwim. Nah, takwim hok beli ada, takwim hok masjid bagi ada, takwim hok YB hantar pun ada. Nah, macam-macam logo dah gantung kat dapur tu. Kalau bulan Ramadan takwim toke-toke hok bagi toke apa ni bagi perabot pun keluar takwim. Hak masalahnya waktu solat di masjid tak tahu juga. Kau tahu? Tak apa tahu. Kalau tahunya mari. Hak tak mari tu tak jumpa waktu lah tu. Allahul musta'an. Kita kata itulah Allah Taala yang tolong. Sebab itulah bila hayya 'alas salat tu bila panggil, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Orang yang datang mari masjid boleh jawab seruan azan, kata alhamdulillah, Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah hidayahkan kita. Itu saja. Tak usah duk gantunglah takwim banyak mana pun. Nah, dalam telefon pada orang azan masjid Mekah lagi. Itu orang tak pergi, tak kata apa. Maknanya orang boleh sampai ke masjid waktu azan, haza taufiqum minallah. Ini adalah merupakan pilihan daripada Allah. Kita bersyukur pada Allah Taala. Sentiasalah kita lembekkan telinga dengan azan, kuatkan lutut, melangkah ke masjid. Kita kata mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang syarat-syarat wajib sembahyang, muka surat 66. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.